Jangan kita ambil air terus curah kat tangan kita, tak boleh. Buangkan najis tu dulu. Ataupun kita tengah kena muntah anak kita, cucu kita, kita buangkan muntah tu. Muntah tu najis. Buangkan air najis dulu. Cara dia, buangkan air najis. Kalau taik tu buangkan dulu. Kalau darah buangkan dulu. Itu cara dia. Maknanya dibuangkan air najis nama dia. Dibuangkan air najis. Apa dia? Tai yang biasanya kat rumah apa? Muntah. Air kencing. Air kencing macam mana? Kalau air kencing, tengok air kencing. Air kencing kanak-kanak ni, air kencing kanak-kanak ni dah makan benda lain ke belum? Tapi kalau air kencing kanak-kanak tadi, lelaki, umur dia sebelum 2 tahun, dia hanya meminum air susu ibunya saja. Dia tak makan benda-benda apa pun. Maka memadai disimbah aja air kencing tu. Itu kanak-kanak lelaki hanya minum air susu ibunya saja. Siapa dia? Kanak-kanak lelaki yang umur dia belum 2 tahun, memadai disimbah saja. Tapi kalau kanak-kanak perempuan, walaupun berumur 1 hari, dia kena buang najis tu dulu, baru dibasuh. Cara dia berbeza. Kanak lelaki kalau umur dia katakan baru 3 bulan, tapi dah makan jagung, makan apa, sumbat nenek dia, tanda tengok ni cucu dia mengengit, dia sumbat dia apa-apa, roti pun dimasuk. Itu dia punya najis, dah dipanggil najis, bukan najis ringan, dan najis pertengahan. Tapi kalau kanak-kanak perempuan, walaupun baru lahir, dipanggil najis pertengahan. Dipanggil najis pertengahan. Jadi kena buang najis tu dulu, baru simbangan air. Jelas ya? Pasal apa? Kadang-kadang saya tengok cara mak-mak ke nenek-nenek membersihkan najis air kencing cucu dia, tak senang hati saya tengok. Masa tak senang hati, dia main kesat aja. Dia ambil kain, dia kesat. Sebenarnya lantai yang kena najis tu masih najis lagi, belum bersih. Kalau kanak-kanak perempuan, walaupun sehari, buang najis dulu. Tapi kalau kanak-kanak lelaki sebelum umur dia 2 tahun, hanya dia minum air susu ibu, memadai disimbah je. Dah cukup. Itu dia. Tapi kalau najis kita orang dewasa ni, macam mana nak buat? Buang. Kanak-kanak lelaki, kanak-kanak perempuan berbeza. Tapi kalau orang dewasa lelaki, dewasa perempuan, tak ada beza. Tak ada beza sama. Mesti buang najis dulu, baru dibasuh. Basuh dia macam mana? Tengok keadaan. Kalau basuh dia apa? Hilangkan bau dia. Bau dia apa? Biasa najis, kalau najis tai, bau dia macam-macam lah. Tengok keadaan. Hilangkan warna dia. Warna dia apa? Kadang-kadang kuning, kadang hijau, ada coklat, ada apa? Hilangkan dia. Kemudian macam mana? Hilangkan rasa dia. Macam rasa dia? Macam mana nak rasa? Jilat. Macam mana nak rasa dia? Macam mana tahu nak rasa dia? Kita gunakan kalau dia rasa mesti ada lagi. Tu cara baru dipanggil dia suci. Kalau kita tak buang najis dulu, kita main simbah, maknanya membanyakkan najis. Contoh najis ni di sini, tapi kita tadi simbahnya. Simbah. Akhirnya najis tadi merebak seluruh rumah, seluruh bilik, seluruh hall, tak boleh. Apa nak buat? Buang najis dulu. Habis cara nak buang najis apa? Pegangan tangan. Tak. Gunakan alat lain. Sekarang ni mudah. Gunakan plastik. Ambil najis tu, buang. Mana tempat yang kita letakkan, di mana tempat najis tu. Jangan disepah-sepahkan. Kerana apa? Kerana macam ni. Dibimbangi. Kita tadi ada wudu. Kemudian kita nak pergi sembahyang. Kita pijak tempat-tempat yang ada najis. Kaki kita tadi namanya najis. Apabila kita najis, kita sembahyang dalam keadaan najis. Apa hukumnya? Tak sah. Sebab kita ada najis. Oleh itu kita kena ingat, jaga sembahyang kita, jangan sampai berlaku seperti itu. Itu cara najis apa tu? Najis mutawasitah. Najis muafafah, air kencing kanak-kanak lelaki yang umurnya belum 2 tahun. Najis mughalazah, najis mughalazah ni maknanya daripada anjing dengan babi. Najis mughalazah. Najis mughalazah kena sertu. Sertu. Mana dia kena sertu? Buang, kalau ada tai anjing, buang tai itu. Habis nak buat ada, kita ambil tajak ke ambil apa, ambil satu benda kita buang. Buang benda ni, kalau kita ada longkang, buang kat longkang. Kalau ada parit, buang kat parit. Kemudian dibasuh. Dibasuh dengan apa? Basuh air campur tanah. Dipanggil lumpur.
lumpur. Tapi kalau rumah kita tadi ada parit, tak payah gitu. Kocakkan air yang dalam parit tadi, air yang bersih, tapi jangan air parit ni. Air parit ni dah kita tak bersih. Kocakkan air tu dia jadi air lumpur, air tu simbahkan pada tempat yang ada bekas tai anjing ke, tai babi ke, kencing anjing buang. Habis tu dah simbah sekali dengan air lumpur, kita simbah dengan air biasa, cukupkan 6 kali. Sekali, 2, 3, 4, 5, 6, selesailah. Itu bersih nama dia. Tapi kalau tak hilang juga, kalau tak hilang ke juga pada Islam dia tak menyusahkan. Kalau tak hilang juga kena ambil mesin potong, tak payah. Kalau tak hilang juga tak payah. Pasal apa? Dia tak memiksa seperti itu. Itu cara dia. Begitu juga kita kena ingat, semua benda-benda ni adalah tak najis. Contohnya apa? Air teh, air kopi, semua tu tak najis. Tapi ada juga benda-benda yang cair, dia najis. Benda tu cair. Air kopi, air teh, air sirap, air apa semua tak najis. Air limau tak najis. Tapi ada benda juga yang cair tapi najis. Mana dia? Iaitu arak. Arak cair tapi najis. Ya? Arak, mana dia arak? Air, benda yang dibuat daripada apa arak? Daripada anggur yang diperam, dia dimasam, kemudian mengubahkan warna. Nama dia arak. Arak ni najis. Arak ni walaupun sedikit hukumnya najis. Jadi kita kena ingat. Daripada mana arak ni datangnya? Daripada anggur. Daripada buah anggur. Oleh itu kita kena bersihkan. Kalau ada arak kat baju kita kena basuh. Kalau macam ni cara basuh. Ni cara basuh dia kena cucur. Cara basuh najis kena cucur. Jangan dicelup. Jangan kita ambil air satu beldi, kita celup. Tak boleh. Air itu semua jadi najis. Kena cucur. Macam ni cucur, kita pegang. Ni, kita pegang ini, ambil air, cucur. Cucur. Baru namanya suci. Kalau kita celup, air itu tadi pun najis, kain yang sikit kena najis, akhirnya semuanya najis. Kena ingat. Kemudian kita jemur kain tadi. Kita jemur kain tadi, maka kain tadi sudah suci. Tapi kalau kain tadi kita masukkan dalam beldi, kemudian kita basuh, tapi najis tak keluar, maka kain tadi semuanya jadi najis. Tiba-tiba dah kering, kita pakai untuk sembahyang. Hukumnya sembahyang kita berdosa haram. Sebab apa? Kita gunakan pakaian yang najis. Syarat orang yang nak sembahyang pertama sekali, suci pada diri dia. Maknanya dia ada wuduk. Suci pada tempat dia. Maknanya tempat dia tak ada najis. Suci pada pakaian dia. Pakaian dia pun tak ada najis. Mana pakaian orang sembahyang? Biasanya. Kalau lelaki apa? Kain dan baju ataupun dia pakai songkok. Tapi orang perempuan banyak. Dia ada kain, ada telpung, kadang-kadang ada baju dan sebagainya. Jadi kita kena jaga pakaian itu. Kenapa kena jaga? Sebab kalau pakaian kita najis, maka doa kita tak makbul dan kita sembahyang tak sah. Ya? Sebab syarat nak sembahyang mesti 3 bersih. Diri, pakaian dan tempat. Tempat sembahyang di mana? Mana tempat? Contoh ni kena selalu orang salah faham. Mana yang tekan tempat? Sejadah. Tempat sembahyang tu sejadah. Ya, bagus. Jawab je lah ya. Tempat sembahyang tu mana dia? Sejadah. Ya. Iyalah. Okey. Yang dikatakan tempat macam ini, saya nak jelaskan. Kena bawa. Kena perhatikan betul-betul. Jadi besok kita tahu nak menunjukkan orang ke lain. Ya? Tak apa. Wire ni tadi tak apa fungsi lah. Ini wire tu tak. Wire rakaman. Okey. Ni. Jadi saya sembahyang ni ngadap mana? Ngadap kiblat. Ni ngadap kiblat, ngadap awak. Ngadap awak. Tapi tak apa ni belanja. Yang dikatakan tempat sembahyang ini ke? Tak. Tapi mana dia? Mana dia? Tempat sembahyang ni mana dia? Ini sejadah. Tak. Habis mana dia? Mana dia? Mana? Janganlah. Mana? Tu.
Sebab kita ngadap kiblat. Tu. Mana-mana aja. Bangun kau tanya itu, mana-mana aja. Kaki kita ni bersih, Tapak tangan kita ni bersih, tak ada apa. Sini ni ada tahi, tak apa. Sini ni ada tahi kerding ke, ataupun tahi kucing ke apa kat sini, tak apa. Sebab yang dikatakan tempat ni. Tapi kita kena ingat, takut dia merebak, takut dia kena pada pakaian. Jelas. Tapi kalau keadaan terdesak, dah tak boleh buat apa-apa, sembahyang je lah. Ada, tak apa, tak tikus. Lantak kau lah, tikus. Itu sembahyang lah. Faham? Itu nantikan tempat sembahyang. Ni. Kenapa ni? Ini tangan kita. Ini lutut kita. Ini kaki kita. Ini dahi kita. Dia ada kat sini. Tahi. Takkan nak buang dahi. Yalah. Kita tengah sembahyang. Ataupun kita ada kucing tadi bagus no kata dia. Dia pun berak kat situ. Lantaklah. Sebab dia khususnya pada ni. Ni. Jadi dia nak jadi tak kena. Jelas. Okey. Kenapa orang-orang kadang-kadang orang-orang yang rajin sembahyang, dia sembahyang aja. Saya tengok pernah orang sembahyang di kaki 5. Bus stand. Kalau aja pergi lapangan terbang KLIA tu, dia sembahyang mana-mana aja. Sebab apa? Dia nak tempat yang dia nak letak ni mesti bersih. Jelas. Tapi kalau air kencing, tak boleh. Sebab dia akan merebak. Yang boleh tu tahi kering. Tak banyak yang tahi kering ni. Tahi kucing ke, tahi tikus ke. Tahi cecak, tak apa, dimaafkan. Sebab dia kecil. Nanti ada cerita dia. Contoh, kita tengah sembahyang. Tiba-tiba tengah sembahyang ni, Allahu Akbar. Buang masuk dalam rumah. Dan suatu rumah, tak apa, dia tumbang lalu. Lupa dia berak. Pelepuk, dia jatuh. Kat mana? Dekat kepala kita. Habis kita nak berhenti? Tak. Ulama kata dimaafkan. Kita kena sembahyang aja. Sebab dimaafkan. Jelas? Jadi kalau kita tengah sembahyang, kosong, ada buang lalu, tumpang, tempat dia berak kebetulan. Jatuh dekat kita punya kepala, dia akan dimaafkan sebab dia datang daripada atas. Contoh ajar pergi Mekah tengah tawaf ataupun tengah sembahyang, di kawasan tawaf tu terlindung ke terdedah. Apa yang lalu di atas tu selalunya merpati. Dia berak tak berak? Saya pernah kena tahi merpati. Ulama kata dimaafkan sebab dia datang daripada atas. Tapi jangan dapat pengen itu tahi merpati dekat, tak apalah ni dekat Mekah, tonyoh tu tak boleh. Kita kena belajar. Ya. Kalau kita tak belajar, besok kita susah. Jelas. Bab najis ni sangat sensitif. Kalau kita dah tengah sembahyang, tiba-tiba memang di Mekah tu merpati memang sungguh biak, jinak-jinak. Dia lebih baik daripada kita dia tu. Kerana lebih baik daripada kita. Selalu intikaf dalam Masjidil Haram. Itulah dia. Jadi kita ingat. Jelas ya? Okey. Tapi kalau benda yang cair tak boleh. Yang cair tak boleh. Kena betulkan. Kemudian di sini juga. Sekarang ini saya nak ceritakan. Haiwan ni haiwan yang najis. Haiwan ni haiwan yang najis. Apa dia yang najis? Anjing ataupun babi. Anjing dan babi ni tadi mati. Apa mati dipanggil apa? Bangkai. Tiba-tiba ada pula situ seekor kucing mati juga. Kucing tu bangkai juga. Bulu dia tu dimaafkan. Tapi bulu anjing ni tadi tetap najis mughalazah. Najis mughalazah. Ataupun macam ini. Kita geram sangat dengan kambing. Makan tanaman kita. Kita pun ambil parang. Sekali tetak dia. Putus kaki dia. Paras mana? Paras peha dia. Paras peha. Yang tiga tadi, yang tiga yang kaki yang melekat, dia pun lari. Kita pun ambil, alhamdulillah, ada daging kambing putus.
Ada daging kambing, putus. Kambing yang kaki dia yang 3 tadi, masih ada pada dia pun lari. Dengan tingkut. Ajah pun ambil yang patah tertinggal tadi. Sebab kena pancung. Apa kau naik kaki yang patah tertinggal tadi? Halal ke tak halal? Kambing tak halal. Kambing tak halal. Kambing tu halal lah je. Bukan babi, bukan anjing. Halal ke tak halal? Tak halal. Walaupun dia kaki kambing tetap juga najis dan hukumnya haram. Kerana apa? Dia masih hidup lah lagi. Jelas. Jangan kau kena besok potong kaki sebelah, masak, tinggalkan 3 potong lagi tinggalkan 2. Tak boleh. Tapi kalau nak macam mana, naklah disembelih. Ingat. Kalau kaki kambing tadi bulu dia tanggal. Dia bulu dia tanggal. Saya tu ataupun kucing bulu dia tanggal. Kalau kucing bulu dia tanggal, apa jadi hukumnya? Bulu dia tu tak najis. Bulu dia tu tak najis. Sebab kucing tu tak najis. Tapi kalau yang tanggal tu bulu anjing, tanggal anjing lesik, tanggal di tembok-tembok, bulu dia tu apa hukumnya? Najis. Najis apa disebut? Najis mughalazah. Haiwan anjing dengan babi ni sama ada bulu dia dan sebagainya, semuanya hukumnya najis mughalazah. Apa nak buat cara dia? Mesti disertu. Kata orang cakap disama. Disertu tu maknanya dibasuh dengan air lumpur. Disamak tu benda yang kelat. Tu pulanglah. Tu cara dia. Kita ingat. Tapi ada juga benda-benda yang mati tapi tak hukumkan najis. Mana dia benda-benda tu mati tak najis? Belalang. Belalang, tahu belalang kunyit? Mana belalang kunyit macam mana? Warnanya kuning, ada hijau sikit, namanya belalang kunyit. Mati terjongkang, kaki terlentang ke atas. Apa hukum belalang tadi? Tak najis. Tak najis. Ajar ambil, ajar bakar, ajar makan. Tak jadi apa hal. Lagi apa benda yang tak najis? Mati, tak disembelih pun. Ikan. Ikan sebesar manusia. Mati kat tepi pantai. Kita ambil. Masak, tak najis. Tak najis. Apa lagi mati yang tak najis? Manusia. Tahu manusia? Masa bila mati, contohnya dia nak bot, dia jatuh daripada bot, mati, terlentang, yang ada tiarap. Saya pernah nampak, biasanya kalau orang Islam, yang mati, dia tiarap. Tapi yang bukan Islam, dia mati biasanya terlentang. Mayat dia ni, kita pegang tak najis. Sebab apa? Dia manusia. Tentang Islam tak timbul. Tapi hukumnya, jasad tadi tak najis. Kalau kita pegang tak jadi hal. Itu apa dia? Iaitu ikan, belalang, manusia. Begitu juga ulat-ulat. Mana dia ulat-ulat? Mana dia ulat? Ajah pernah makan pelam? Pernah. Buah-buah? Pernah. Ada tak dalam di ulat? Ada. Najis ke tak najis? Tak. Kita pegang, ambil. Tapi kalau sayang, ajah makan je. Dia hukumnya tak najis. Itu kena ingat. Pasal apa? Dia tak jadi hal. Begitu juga binatang-binatang yang tak mengalir darahnya, dia tak najis. Mana dia yang tak mengalir darahnya tak najis? Mana dia haiwan kejadian Allah, dia tak mengalir darahnya, tak najis. Dia masuk dalam cawan kita ataupun dalam mangkuk kita. Apa dia? Lalat, semut, lipas. Lagi? Yang paling besar sekali, lipan. Lipan merangkak ke atas bubur. Dia ingat bubur tu sejuk, rupanya panas, kejung. Mata dia tengok muka kita. Kau ni tak pasal. Bubur aku satu mangkuk, habis kau masuk. Najis tak ada bubur tu? Tak. Sebab dia tidak mengalir darahnya. Lipan tu walaupun besar, darah dia tak mengalir. Jadi kalau masuk dalam bubur kita, buang lipan tu. Tapi kalau sayang sangat, makan lipan-lipan sekali. Kalau masuk dalam minuman air, minuman kita, teh ke kopi, air betul-betul tinggal secawan, kopi pula kopi mahal. Kopi apa nama dia? Yang satu cawan sampai RM7-8 itu saya pun tak pernah minum. Masuk lalat. Najis tak tu? Masuk sekolah lalat. Dia landing rupanya salah lapangan terbang, dia masuk kat situ. Masuk lalat. Apa nak buat? Nak buang sayang. Buang lalat tu dulu. Tapi saya nak tunjukkan cara buang lalat dalam cawan kita. Saya minta maaf.
Cawan tak ada pula. Tak ada dah lah. Kita gini aja. Ni saya sifatkan ini cawan. Boleh? Dalam dia ada air. Masuk lalat. Kita pun ambil dengan jari. Lalat tadi masuk dalam cawan. Cawan tu air yang jaminat lah. Air Milo dan sebagainya. Air Milo ais. Oh, lalat ada terkapar. Kita pun ambil lalat. Tiba-tiba lalat tu tak terambil. Dia kita dah pegang. Ada kat dalam. Airnya sebelumnya kita cuit tadi air ni tak najis. Tapi bila kita cuit, dia terlepas, hukumnya najis. Jelas ya? Jangan suka nak hilangkan semut, gunakan jari. Jangan suka nak hilangkan lalat, gunakan jari. Kita mesti gunakan sesuatu. Apa dia? Sudu, ataupun garpu, ataupun kita ambil lidi sate. Bila nak dapat lidi sate mana? Pergi beli sate dulu, baru ada lidi. Jangan gunakan jari. Padahal tadi kita ambil pegang, tiba-tiba dia terlepas. Kita ambil balik semula. Hukumnya najis. Air Milo kita tadi dan najis. Kenapa dihukumkan najis? Padahal mula-mula tak najis. Sebab kita dikira sengaja masukkan ke dalam cawan itu. Walaupun dia lalat tadi tak mengalir darahnya. Begitu juga semut. Yang selalu masuk ni semut ke lalat? Semut. Semut dah ni terlalu daga. Musim pula panas melampau. Dah 45 darjah. Dia pun cari masuk. Cekapar-kapar. Air yang kita sayang tadi, air Milo dah nak separuh dah. Tinggal sekejap, dia dah masuk. Dia nak masuk apa? Dia nak tumpang minum. Sekor aja terkapar-kapar, terkasihan dah semut ni. Ajar ambil jari. Jari ajar ni orang ambil ke ajar gunakan jari? Gunakan jari, bukan ambil jari. Jadi siapa yang nak ambil? Dengan jari. Ajar celup. Tujuannya tadi nak kait semut. Tapi semut tadi jatuh. Ajar buat lagi najis air tu. Jelas? Kena faham ni. Yang buat hukum kata tak najis. Mula-mula tadi tak najis. Kalau ajar ambil tadi gunakan sudu ataupun garpu ataupun gunakan lidi. Angkat ke atas. Ni tak lambat no ni. Tiba-tiba semut tadi pun masih separuh pengsan yang gelipung-gelipung, dia masuk. Cuat lagi. Air tu dah jadi najis. Kenapa dia bukan najis? Kerana kita sengaja masukkan sesuatu yang najis. Jelas? Selalunya apa yang jadikan macam ni? Kita pun minum, maka hukumnya haram. Sebab kita minum air kopi dan najis. Nanti kita kena ingat. Itulah. Dan gitu juga. Kalau air sedikit, macam ni air sedikit. Dalam berdi, air ni pipe tak keluar air. Tiba-tiba air satu berdi ada. Satu berdi ada. Apa yang masuk dalam berdi tu? Katak. Dia bergenang. Bergenang round. Air nak buat masak pula tu. Pipe tak keluar. Apa jam? Nak buang. Buang kita tak ada air. Kita keluarkan katak tu. Tapi syaratnya, kita jangan gunakan tangan. InsyaAllah. Kalau gunakan tangan, tiba-tiba kita masukkan balik. Tiba mampu katak tu, najis. Sebab dia, kerana dia kita masukkan dengan sengaja dia. Begitu juga, haiwan-haiwan. Jadi haiwan-haiwan yang dipotong. Contoh, tadi saya dah sebut tadi. Dipotong, tapi masih hidup. Yang tinggal tu dipanggil bangkai. Yang ditinggal tu dipanggil bangkai. Apa haiwan yang dia tak najis, walaupun masih hidup? Contohnya, bulu dia tak najis, dia gugur. Ataupun tanduk dia orang potong ambil. Padahal induk dia tak disembelih, dia ambil, tak najis. Kemudian begitu juga barang-barang yang basah daripada haiwan. Mana dia yang basah daripada haiwan? Tai dia najis. Air kencing dia najis. Yang keluar daripada haiwan, kentut dia najis ke tak najis? Kentut dia. Dia kentut terlanggar kain kita bergegur. Macam najis ke tak najis? Tak najis. Sebab apa tak najis? Sebab dia angin. Sebab dia angin. Tapi kalau angin kita, pom, najis ke tak najis? Najis ke tak najis? Tak. Apa yang terjadi? Kita dah batal wudu. Kalau kita dalam sembahyang, kita batal sembahyang. Apa nak buat? Ambil wudu. Angkat wudu. Kalau angkat wudu, kena ambil beldi, ambil air. Kita kena berwuduk semula.
berwuduk semula. Habis kita dah berwuduk semula, dah sembahyang dapat 3 rakaat. Rakaat yang keempat terkentut. Apa nak buat? Kita sambung 4, buat 4 semula ke sambung aja dia ambil yang satu? Kena buat semula. Kenapa nak buat semula? Sebab batal sembahyang. Apa yang batalkan sembahyang? Pertama sekali kentut. Keduanya bersentuh kulit laki kulit perempuan yang halal nikah. Tapi kalau yang tak halal nikah, namanya mahramnya tak apa. Maknanya mahramnya adik-beradik, mak mentua, bapa mentua, itu tak batal. Kalau sentuh situ tak jadi hal. Itulah kita kena ingat. Begitu juga, kita pernah tak jalan ke jalan raya ni? Pernah tak jalan? Ada tak pernah berjalan kaki? Ada. Selalunya kaki ayam ke pakai selipar? Pakai selipar. Saya jalan kaki tak pakai selipar. Kalau jalan kaki pakai selipar, masa bila nak pakai tu? Jalan kaki pakai selipar, masa bila nak pakai? Belum jalan pakai. Macam mana nak cakap tu? Sekarang je pakai sepatu atau selipar tak kisah. Masa kita jalan tadi, kita terpijak tempat lumpur. Lumpur ni najis ke tak najis? Kalau katakan lumpur tadi, kalau pun ada situ tadi ada kucing kecil dan sebagainya, kita bijak. Kalau dalam kitab yang saya baca ni, kalau ada nak baca kitab dia, boleh juga. Tapi saya nak panggil dia Kitab Ulumuddin, Ahya Ulumuddin, baca kitab dia. Kalau ada nak baca lah. Tapi saya terangkan dulu. Tapak kaki yang kita pijak, kalau pakai kasut, ada tak kasut yang melekat pada tapak kasut kita? Ada. Kalau kita pakai selipar tu tak selipar yang ada burung ke? Ada tak yang melekat? Ada. Benda-benda tu dalam syarak dimaafkan. Dimaafkan. Ataupun kita naik motor. Naik motor masuk dalam di tempat leceh tak? Situ ada air kencing-kencing dan sebagainya. Kotor tak? Motor kita kotor. Tanah dia tu najis tak? Dimaafkan. Najis yang ada pada tayar tadi dimaafkan. Najis yang ada pada kasut kita tadi pun dimaafkan. Kerana apa? Dalam kitab ilmu dini kata dia sukar untuk menghilangkan. Kasut kita tadi kalau dia ada yang lubang-lubang tu sukar nak menghilangkan. Jadi kita pakai benda tu nak makan. Oleh itu kita kena ingat kalau kita lalu tempat apa, ataupun kita sekarang mandu kereta kita tahu depan tu ada lori bawa babi. Tapi sekarang lori bawa babi tak nampak macam dulu. Dulu memang nampak haiwan babi tu dalam sangkar. Sekarang ni kenapa tak nampak? Sebab babi sekarang dibawa pada lori yang ada aircon. Awak pun tak ada aircon. Ada aircon. Rupanya dalam tu babi. Kencing bersepai atas jalan raya. Pernah jumpa kencing babi? Tak pernah. Ikut pantat belakang lori babi lah. Bersepai atas jalan musim hujan. Kita pun lalu. Lori lalu kita pun lalu kat belakang, ikut follow dia. Nak potong tak boleh. Sebab banyak lori. Atau banyak kereta nak daripada depan pada. Kita tak boleh potong. Ikut belakang ni. Air kencing babi tadi sentiasa turun atas jalan raya. Kebetulan pula hujan. Jadi apa dia? Air kencing campur hujan. Kita pun langgar. Nak ngelak? Mana nak ngelaknya? Langgar juga. Jadi air kencing yang lekat pada kereta kita tu najis mughalazah? Tak. Kerana dimaafkan. Jangan balik kang. Mak, tadi langgar air kencing babi. Mak kita pun cakap, ambil air lumpur basuh. Kemudian sediakan air 6 gayung, simbah. Pening kepala. Pasal apa? Ulama yang tak ada belajar. Jadi kalau ada macam mana, bahasa biasa je. Sebab tidak dihukumkan najis mughalazah kerana dimaafkan. Jelas. Ya? Ini boleh berlaku pada bila-bila masa. Ya? Tidak musim hujan, kadang-kadang macam-macam najis. Sebenarnya air hujan yang dilanggar lori ke apa kereta tu, kalau berlaku pada baju kita tengah berjalan. Siapa tu? Kaitun. Ada kaitun? Ada. Dia pakai payung. Dia nak pergi mana? Dia rumah dia nak pergi Suar ni lah. Hati dia bagus. Ada, lepas tu musim tu hujan yang gerimis ataupun hujan lebat.
Ada motosikal lalu, basah. Dia punya kain. Basah kain ni. Kotor ke tak kotor? Kotor. Najis ke tak najis? Tak. Walaupun benda tu ada najis tapi dimakan. Itu cara dia. Besok jadi kalau berlaku macam itu, percikkan air daripada atas jalan raya. Jangan sibuk kita, aku tak boleh sembahyang ni. Dah kena percik air tadi, ada lori lalu. Kita lalu. Motor lalu. Tak jadi hal. Boleh sembahyang dengan air percikan daripada jalan raya. Jelas. Tapi kalau ajar sengaja, tak boleh. Sengaja tak boleh. Itu tadi kerana darurat dimaafkan pada sepatu dan sebagainya. Mana air yang ada di atas jalan raya dimaafkan. Oleh itu kita kena berhati-hati. Sekarang saya sambung lagi. Ini perkara yang luar biasa. Keempatnya, darah kutu. Tahu kutu? Kepala kita ada kutu tak? Ada. Kutu ni dia kutu anjing. Kutu anjing ni dengan kutu biasa sama ke tak sama? Tak. Kutu kita biasa kecil-kecil kan. Ada tak kutu gemuk-gemuk? Ada. Ada tak kutu? Ajah ni pernah tak nampak kutu? Tak pernah. Saya pernah nampak tapi kutu mayang. Sedap dimakan tu. Tu kutu juga. Macam mana kalau macam tu? Darah kutu sedikit. Kalau walaupun dipanggil kutu anjing ataupun kutu babi, tiba-tiba darah dah mengalir sini. Ada. Dimaafkan. Kenapa? Bunyinya kutu anjing tapi bukan anjing. Kutu babi. Ada kutu babi. Habis kalau kutu manusia. Tapi kita picit ada darah, dimaafkan. Ataupun aja ada jin jerawat. Tahu jin jerawat? Jin jerawat tahu? Siapa? Jin Samsudin? Tak, muka kita ada jerawat. Nama dia panggil jin jerawat lah. Asyik penuh bukan jerawat. Dia panggil jin jerawat lah. Kita bukan tak sabar. Asyik muka asyik tengok cermin tu sehari sampai 40 kali. Pasal apa ada jerawat? Nanti dipanggil jin jerawat. Dia pun picit jerawat tu. Apa keluar? Apa keluar? Biasanya nasi tak? Nasi kan? Nasi. Sebab tu cikgu tu dimasak. Dia nasi. Putih tu tak najis. Keluar darah tu. Kadang-kadang kita duduk-duduk gatal gitu kan. Keluar darah. Darah tu pun dimaafkan. Habis macam mana nak buat? Kalau kita tengah duduk, sebab tu kita sembahyang. Kita tak basuh tangan pun dimaafkan. Namanya darah apa tu? Darah jerawat. Darah jerawat. Ataupun darah daripada kutu tadi. Dia dimaafkan. Kecuali melampaui. Macam mana? Jerawat ya Allah. Ada tak yang jerawat besar? Ada. Jerawat batu. Ni yang jerawat. Jerawat batu macam mana? Besar. Alhamdulillah menjalik. Besar. Picit. Keluar. Meleleh. Satu sudu tak ada. Habis yang jerawat batu, darah dia banyak ke sikit. Tapi kalau melampau macam itu, najis. Yang keluar sikit-sikit tu dimaafkan. Tak jadi hal, tak dihukumkan najis. Kerana tak melampau. Juga pada pakaian. Kadang-kadang kalau kita ada bisul tertindih. Dia keluar tak kadang-kadang darah? Darah tu keluar sikit. Ataupun darah nyamuk. Tahu darah nyamuk? Kita tengah biar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Nyamuk. Dia punya, kenapa tahu dia nyamuk? Kerana dia sembahyang tak khusyuk. Ini nyamuk. Pukul. Ada darah. Kalau baju putih nampak merah. Dimaafkan. Dimaafkan. Sebab apa? Sedikit. Yang berhenti. Darah yang sedikit dimaafkan. Ingat dia? Darah jerawat dimaafkan. Tapi darah-darah yang banyak tak boleh. Maknanya bisul. Biasanya bisul yang darah banyak tu bukan jerawat. Dimaafkan. Begitu juga apa yang kita lepas fisik jerawat, keluar tak benda yang putih, panggil dia lendi tadi pun dimaafkan. Kita kena ingat bahawa benda-benda yang sedikit dimaafkan, tak payah sibuk-sibuk kita nak basuh dan sebagainya. Jadi kalau lagi satu saya nak ingatkan di sini, kalau kita sembahyang jangan memikirkan sesuatu. Ni tadi ada jerawat, kita terfikir habislah sembahyang aku, tak payah. Kalau darah
darah daripada jerawatnya sedikit dimaafkan. Yang tak dimaafkan darah bisul. Tahu bisul? Pernah kena bisul? Pernah. Bisul tu ada bisul dua. Yang ada bisul kecil, ada bisul besar. Kalau picit, keluar darah, keluar nanah. Itu tidak dimaafkan kerana sudah dipanggil melampaui batas. Jadi kita kena ingat benda-benda seperti itu. Kemudian juga ada benda najis yang beku. Mana dia benda najis yang beku? Najis itu beku. Darah dibiarkan. Lama-lama dia kering. Itu namanya najis yang beku. Najis yang beku tadi macam mana? Buang najis tu. Tapi bekas najis tadi kita ambil air basuh. Kita ambil air basuh. Memadai cara seperti itu. Kemudian saya nak jelaskan di sini cara-cara kalau benda-benda yang kena najis tadi, saya nak jelaskan. Kalau kita nak basuh kain untuk pakai solat dan sebagainya, eloklah dicucur. Jangan dicelup. Tahu dicucur. Ambil air walaupun sedikit. Maknanya cucur. Dikatakanlah kita nak basuh apa ni, sejadah kita ataupun nak basuh telekung kita dan sebagainya, kita ambil air cucur. Supaya bersih, suci. Jangan kita ambil air jatuh berdi, kita celup. Air tadi semuanya jadi najis. Jangan kena ingat air perlu dicucur. Habis kalau kita ada basuh baju ni gunakan tangan ke gunakan mesin? Mesin. Habis yang kita masukkan baju kita tadi ada tak kena najis? Tak ada, kita masuk. Tudung kita tak ada, masuk. Baju dalam kita tak ada, masuk. Suara dalam tak ada, masuk. Kain tak ada, masuk. Tiba teringat, aku pernah terkencit. Kalau terkencit tu terkencit apa? Yang terkencit tu daripada apa? Air kencing ataupun najis makan yang tak sentuh arah, keluar tai. Namanya terkencit, keluar sikit. Yang ada tai tu tadi jangan masuk. Kita kena cucur dulu kat luar. Kita ambil, kita cucur dulu. Kenapa nak cucur dulu? Hilangkan najis tu dulu. Dan setiap cucur baru masuk ke dalam mesin. Mesin tu itu kalau kita yakin, tapi kalau kita was-was tak payah. Boleh masukkan. Sebab saya pernah ditanya, macam mana hukumnya orang yang basuh baju gunakan mesin? Kalau kita tahu benda baju kita tu najis, kita kena cucur kat luar dulu baru masuk dalam mesin. Tapi kalau kita tak ada apa-apa, kadang-kadang perasaan macam terkencit dan sebagainya, tapi benda tu tak ada, tak apa, dimaafkan. Ini sebab apa sekarang ni jarang orang yang dibasuh dengan tangan, kebanyakan digunakan mesin. Kerana dibimbangi apa? Nanti merebat najis tadi. Sebaik-baiknya yang kita pakai tadi najis tadi keseluar dalam kita, tiba-tiba kita masuk di situ ada semuanya jadi najis. Kena ingat. Lagi satu, saya itu pulang pada ajar lah. Kadang kita cuci cuci di kedai mesin ada kan? Mesin dia banyak kan? Ada 5-6, ada yang besar, yang ada boleh masuk apa sukannya. Situ siapa yang hantar tu? Semua bangsa masuk. Islam tak Islam pun masuk. Dia makan babi tak makan babi pun masuk. Datang kita pun masuk juga. Kita tak makan babi. Yang masuk awal tadi orang makan babi. Pakaian dia tu najis tak? Kita tahu biasanya macam ni makan babi, dia najis. Najis apa? Najis apa? Mughalazah, kan? Dia pun masuk. Lat 3 jam kan, Aiton masuk. Masuk juga. Pasal apa? Dia malas nak basuh itu. Apa hukum pakaian yang kita masuk tadi? Najis. Najis tak? Kita nampak orang yang makan babi masuk. Ya? Orang yang makan babi ni bukan Cina aja. Orang putih pun makan babi. Orang sakai pun makan babi. Ya? Jadi babi lah. Tak kisah dia masuk. Habis apa nak buat? Apa nak buat? Biar dia dah siap, begitu pun masuk, tak jadi hal. Hukumnya pakaian kita tadi tak najis mughalazah. Tak najis mughalazah. Tapi kalau ajah tumpang, tumpang lah, mau cuci baju. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Kita dah tahu dia memang makan benda-benda seperti itu. Walaupun tak ada bendanya, tapi kalau dia tangan dia najis mughalazah, dia pegang baju dia pun najis mughalazah. Apa makna mughalazah tu? Najis yang berat. Apa syarat dia? Mesti disertu.
ataupun disamak. Oleh itu kita, kalau dia dah basuh dia pasal, dia dah kering kita pun masuk gunakan mesin yang sama ataupun mesin yang lain. Itu cara dia nak elakkan daripada was-was kalau kita tadi basuh di mesin yang terbuka. Kalau tak salah saya kat Muar ni yang mesin tak dibenarkan, yang bukan Islam, yang jalan Jonet. Dia nak orang Melayu je. Sebelah kedai apa nama tu, dia makan Melayu tu. Situ tu banyakkannya orang Melayu. Jadi isu dulu di negeri Johor. Sebab dia tak benarkan orang yang bukan Islam basuh kat situ. Sebenarnya jadi di segi syarak tak jadi hal pun. Biarlah dia basuh. Takkan dia dah ambil kain dia dah kering, nanti kita masuk, tak jadi hal. Tapi perkara tu jadi isu besar. Alhamdulillah menjadi. Begitu juga air. Ni air yang tak sampai 2 kolah. Air tu najis. Ni ada orang lelaki tanya saya. Ustaz, saya ambil sembahyang, saya tak gunakan pipe, saya gunakan air. Air itu air pipe tak, saya gunakan air kolah. Tahu air kolah? Ajar rumah ada kolah ke tak ada kolah? Ada. Ada kolah? Tak ada. Tapi ada tak takungan air? Kadang pakai tong. Ada. Kadang pakai body besar. Tujuannya apa tadi? Kalau takdirkan tak ada air, pipe, kita gunakan air itu kan? Tangki atas. Tangki pun dah kering. Tangki pun dah kering. Air tak sampai bekalan. Yang ada dekat bawah je yang kita tutup tong tadi. Tong apa agak berapa. Tapi air tu tak ada 2 kolah. Apa makna 2 kolah? 500 litar baradat. Maknanya air tu lebih daripada 500 kilo. Itu namanya 2 kolah. Ni tak ada. Tak cukup 500 kilo. Habis macam mana ambil wuduk? Ambil wuduk kita kena cedok. Gunakan gayung. Gunakan gayung. Kita cedok gunakan gayung. Tak ada kat tangan sini. Basuh muka. Basuh muka, basuh di atas. Lepas tu basuh tangan, cucur ke bawah. Betul? Tangan. Kepala sapu, telinga sapu, kaki basuh. Itu cara dia. Tapi tu kalau air yang sedikit, yang air tak sampai 2 kolah. Tapi kalau tak air 2 kolah, air dia memang besar. Dulu ada tak orang tua-tua buat kolah besar-besar? Ada. Ajar berenang pun boleh. Masuk hilang. Kalau macam ni macam mana? Contohnya di Masjid Jami' Sultan Ibrahim ada kan? Dia ada tak kolah? Kolah dia tu kecil ke besar? Ada 2 kolah ke tak lebih 2 kolah air dia? Lebih. Berpuluh-puluh kolah. Berapa ribu kolah tu. Sebab air dia besar. Kadang-kadang air tu boleh betul. Air macam itu kita ambil wuduk boleh terus. Boleh terus. Kita nak basuh tangan. Tak payah cedok. Kita boleh terus masuk. Masuk. Habis macam mana nak kira 2 kali sunat dibasuh 3 kali kan? Sunat dibasuh 3. Ada tak gitu? Habis air tu macam mana? Kita masuk itu, teruskan. Terus sampai sini. Yang kat sini aja. Terus sampai sini. Sampai sini macam mana? Gonjang. 1, 2, 3. Cukup lah. Syarat air itu lebih daripada 2 kolah. Kalau tak payah susah sangat macam ini aje lah. Lambat lah nak basuh muka, nak basuh tangan, nak sapu kepala, sapu telinga, lambat sangat. Apa nak buat? Terkejut ni nyongkok dalam kolah tu. Terkejut tapi kena ingat. Syarat hapus kepala. Macam mana hapus kepala? Tinggi kolah. Kau nak hapus kepala? Kalau masjid Jami' Sultan Ibrahim tu boleh hapus kepala, tak boleh segini aja. Macam mana? Kita nyelam lah. Nyelam, niat saja aku makan dada yang kecil Allah Ta'ala. Selesai. Tak payah apa-apa. Orang tanya saya, habis bila Ustaz Ahmad basuh muka, basuh tangan, kan ada dia punya mualat dia kan? Ada urutan dia. Bila masa nak timbulkan, mula-mula basuh tangan, basuh muka, kemudian basuh kaki, sapu kepala, lepas tu sapu telinga, basuh kaki. Masa bila benda tu memualat, automatik. Habis macam mana nak masuk kepala dulu? Masuk dulu, mampu buat tekan ke lantai. Tak apa, kita nyelak, diam tu. Duduk diam-diam. Duduk diam-diam, niat saja aku makan ada yang kecil Allah Ta'ala. Bangun. Terus ambil kain sembahyang. Bila mengalat dia, automatik Allah Ta'ala beri hukum. Maknanya, mula mesti daripada muka, tangan, kaki dan sebagainya. Syaratnya air lebih daripada 2 kolah.
Kalau dululah, sekarang ni semuanya menggunakan paip. Tapi ada kalanya juga paip tak ada air. Kalau tak ada air, ada tak simpan air? Tak ada. Kita cari. Sebab sembahyang tua, wajib. Tak ada alasan tak ada air. Kita kena sediakan kat rumah. Kita kat rumah mesti sediakan air. Tujuannya bila kecemasan. Sama ada dalam tangki yang lagi satu, sediakan satu tangki ke khas, kalau kesusahan, ataupun gunakan tong air. Kalau pakai beli boleh juga, tapi beli tu kena tutup lah, takut nanti masuk benda-benda yang najis. Jadi kena ingat, sembahyang tetap dilaksanakan walaupun tak ada air. Kerana apa? Kerana itu satu tanggungjawab. Tiba-tiba sekali kita nak ambil wuduk, ada dalam beli yang kita nak bawa ambil wuduk tadi, ada haiwan. Apa haiwan ni? Lipan. Buang lipan tu, cedok, hilangkan ni. Kalau air tu berubah, apa kat dalam tu? Katak terjongkang. Katak kalau hidup dia tiarap, tapi kalau dia mati terentang. Dia terentang. Tak pernah nampak katak mati? Tak pernah. Oh, baguslah. Katak mati dia terentang. Apa yang nak buat? Buang katak tu. Buang katak tu. Air satu beldi, katak terjongkang mati. Buang katak tu. Boleh ambil sembahyang? Belum tahu. Kenapa belum tahu? Padahal kita buang dengan gayung cedok. Tapi kenapa belum tahu air tu boleh buat wuduk? Ajar kena cium bau. Bau busuk, bau hanyi. Air tu tak boleh buat wuduk. Sebab apa dia? Sedap dah berubah warna dan berubah bau. Jadi kita kena ingat. Jangan kita masa ni tak apalah ni. Kita kena berjaga. Sebab pipe dekat muar, air pipe pilih di muar ni kadang-kadang dia akan berlaku sampai 10 jam tak ada air. Jadi kita kena waspada, kita kena simpan air lah. Paling minimumnya air untuk berwuduk. Berapa banyak? Satu beldi yang agak 2-3 gilin pun cukup lah. Tapi yang eloknya gunakan tong tu. Itu niat kita bersedia kalau tak ada air kena untuk berwuduk. Habis kalau mandi wajib, macam mana mandi wajib? Mandi wajib ni apa dah? Sebab haid, nifas, beranak, bersetubuh, keluar mani. Mandi wajib. Mandi wajib kita juga. Kita gunakan air juga. Gunakan air. Syaratnya air yang kita gunakan tadi mestilah tidak berubah warna. Kita simpan setahun pun air, kalau tak dimasuk sesuatu dia tak berubah. Air tu buat mandi wajib. Boleh. Tak jadi hal. Tapi kalau dia berubah warna, tak boleh. Dia berubah mana? Jadi dia hitam ke, coklat ke, bau busuk ke, tu air tu tak boleh mandi wajib dan tak boleh mengekalkan hadas kecil ataupun hadas besar. Yang saya ceritakan ni tadi masalah hadas. Kerana apa? Hadas tu maknanya hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil bermadai dengan berwuduk. Lagi dengan bertayamum. Tayamum ni macam mana? Gunakan debu. Sekarang saya nak tunjukkan cara tayamum. Debu ni mesti debu tanah. Tanah ni tanah yang bersih dan kering. Debu ni mesti gunakan tanah. Tapi gunakan tepung boleh? Tak boleh. Debu mesti gunakan tanah. Tapi saya dah catat ni, saya tunjukkan cara dia. Katakanlah kita tadi dah sediakan. Biasanya masa bila ni? Kadang-kadang saya beri kursus pada orang yang buat umrah. Kalau sediakan air spray baju. Kemudian kata pun sediakan debu tanah. Kalau ada orang pergi Mekah, tempat bin Salim ada jual debu. Ada jual debu. Debu tu debu yang suci, maknanya tanah yang bersih. Debu ni cara dia macam ni, ajar pandang sini. Jadi kalau berlaku besok senang. Debu tu jadi ajar letak dekat kertas. Kertas tu ajar kena agak-agak lah. Cara dia macam ni, ajar letak ini. Lekat tak ni? Lekat. Apa yang lekat? Debu. Debu ni tak boleh terus disapu. Kata Rasulullah, tipiskan dia. Macam ni tipiskan dia? Digegar. Ada lagi tak bekas? Ada. Masa tu baru kita sapu muka. Sekali aja. Pis. Jangan ulang 2 kali. 2 kali debu tadi dah jadi mustakmal. Jelas? Ini cara guna. Ya? Kalau siapa kerusungan saya bagian haji atau umrah, saya terangkan ni. Sekali aja sapu. Terus. Kemudian
Yang ini jangan tepuk lagi, tepuk yang tempat lain. Tak itu. Ada tak lekat tebal? Tebal tak? Tebal. Kita tipiskan. Macam mana nak tipiskan? Gegar macam ni. Ada tak ada bekas ni? Ada lagi. Macam mana nak guna pakai? Kalau yang tayamum tadi, kalau dia pakai baju tadi mesti selak. Ini cara dia buat. Jangan buat alasan tak ada air. Islam senang. Kita mesti mulakan tangan ni dulu. Tangan mana? Tangan kanan. Macam mana nak buat? Ajar tengok ni. Letak sini. Ni. Lepas tu tarik terus sekali aje. Gitu. Lepas tu tarik. Semua kena. Dia mesti duduk kat sini. Warna ini dah pakai belum? Ni dah pakai belum? Belum. Buat macam ni. Ni patut kena praktikal ni. Tapi debu tak ada. Pakai tepung. Minggu depan kena buat tepung. Kena buat seorang. Makin ramai tak datang. Pasal apa? Nak kena praktikal tayamum. Tayamum ini wajib. Kena buat. Tak boleh alasan tak ada air. Sembahyang mesti dilaksanakan. Walau macam mana keadaan. Siapa yang tak wajib sembahyang? Siapa yang tak wajib sembahyang? Siapa yang tak wajib sembahyang? Gila. Tak wajib. Lagi siapa tak wajib sembahyang? Siapa yang tak wajib sembahyang? Siapa yang tak wajib sembahyang? Belum balik. Tapi kena sembahyang. Berlatih. Siapa yang tak wajib sembahyang? Dia dah mati. Mana dia wajib? Gila dengan dah mati. Selagi kita ada akal, kita kena sembahyang. Last minit gunakan tayamum dengan debu tanah. Jelas. Itu dia cara-cara supaya kita gugur. Ya? InsyaAllah. Panjang umur. Minggu depan praktikal tayamum. Wuduk tak apa. Tayamum. Kalau saya ke besok, tengok tinggal 4 katul saja. Jangan. Ulang balik. Saya ulang balik. Ajarkan balik. Ambil tepung gandum kat rumah. Setirai. Buat 2. Satu untuk muka, satu untuk tangan. Ni untuk muka tangan. Tangan kecil ke tangan besar? Tak kisah. Besar-besar lah kau. Letak ni. Jangan ditepuk. Ditepuk nanti bersirai. Letak pelan-pelan. Kata Rasulullah, tipiskan dia. Gegar. Dapat pahala. Kita gegar tu dapat pahala. Tinggal sikit. Mula dia mesti daripada atas. Kalau ada pakai apa, perempuan dipanggil apa ni? Orang perempuan yang sebelum tudung dipanggil apa? Ni ketanggakan ni. Dia sekali lalu aja, sekali lalu. Dah. Ni nak debu yang ada ni, nak debu yang mustakmal. Tak boleh pakai. Pasal mana air tak ada? Kita gunakan lagi sekali debu yang sebelah ni. Untuk tangan. Jelas? Itu pun sunat ditipiskan. Kita sembahyang tak ada hal. Habis kalau orang ni tak ada air, tiba-tiba dia ada besar. Ada besar macam mana nak tayamum? Tayamum dia gitu juga. Dia tayamum gitu juga. Adakah gugur dia mandi wajib? Nanti dah ada air dia kena mandi wajib. Dia semua mengharuskan sembahyang aja. Tayamum tadi mengharuskan sembahyang. Lepas tu dia kena mandi wajib tu gunakan air ke gunakan debu? Ni ada orang tanya. Tapi benda ni dah lama dah. Ustaz, macam mana orang ada besar nak tayamum? Golek atas tepung lah. Berapa banyak tepung nak dia buat golek? Tayamumnya tetap juga muka dan tangan. Kerana dia mengharuskan semayang. Tapi lepas tu dah ada air, dia kena mandi wajib. Aku cakap, kalau saya cakap tadi ada kaki gitu. Tak. Saya cakap muka dan tangan. Jangan kau besok ngajar orang dengan kaki pun kena tayamum. Dia tayamum 2 saja, muka dan tangan. Gunakan apa? Debu tanah. Tanah apa? Tanah tak kisah. Kalau ke tempat kita ni tanah warna apa biasanya? Di tempat kita ni ikut keadaan. Yang ada warna coklat. Tapi kalau tanah liat kadang dia putih-putih. Kalau dia di negeri Arab di mana, kalau tempat ni tanah tu warna merah-merah lah. Kalau tanah tu warna kelabu lah. Ikut keadaan tempat. Tapi mesti debu. Jangan ambil batu geriwil buat sebuka. Apa jadi?
jadi penyakit. Ya? Jadi kena ingat. Itulah dia cara menggunakan. Supaya apa tu? Supaya kita jangan meninggalkan solat. Solat tak boleh ditinggalkan. Kita kena berusaha macam mana nak mengatasinya. Itu dia. Kemudian saya sambung lagi sikit. Ada lagi masa. Kita nak sambung lagi. Sebelum saya bab yang baru ni, lagi satu pertanyaan saya buka. Siapa nak tanya? Dalam bab tayamum dan bab membasuh muka. Tayamum muka dan tangan. Siapa nak tanya? Tak ada? Tak apa. Tak ada saya boleh tanya. Kalau tak ada saya tanya. Ya, dia. Kita tadi tayamum. Tayamum ni tujuannya kita sah air tak ada. Kita tayamum. Tiba-tiba kita tengah sembahyang, ada air lah sana, air dah keluar. Batalkan. Sebab tayamum kita tadi dah rosak kerana dah ada air. Jelas. Kita tadi tengok-tengok tak ada air. Kita tu pun ada beli debu kat bin Salim. Kita tayamum. Tengah kita sembahyang nanti, air dah keluar. Batalkan sembahyang kita sebab air dah ada. Jelas. Jangan buat degil makruf. Dia tayamum pun guna debu tanah juga. Muka dengan tangan. Kerana mengharuskan sembahyang aja. Besok air dah ada, dia kena mandi wajib. Dia katakan dia ada besar. Masuk waktu sembahyang, air tak ada. Dia debu aje lah. Itu sunat mengharuskan sembahyang aja. Jadi bila air dah ada, dia kena mandi wajib. Dia mengharuskan dia kerana nak sembahyang. Tapi kalau air dah ada, dengan automatik tayamum dia tadi rosak. Dia kena berwuduk. Jelas? Tayamum tadi mengharuskan sembahyang aja. Dia tak mengangkatkan hadas besar, tak. Tayamum tadi mengharuskan sembahyang saja. Dia tak mengangkatkan hadas besar. Air tak ada. Boleh dibenarkan kerana darurat. Maknanya tak ada air. Tapi bila dia ada air, dia kena mandi wajib. Itu tayamum tadi kerana tak ada air. Boleh. Tapi kalau dah ada air, dia kena mandi wajib. Berdosa tak tu? Tak dosa. Sebab dia darurat. Ikut keadaan. Ya? Itu cara-cara dia lah. Niat apa? Tayamum. Saja mengharuskan solat masa kita basuh ini tadi. Saja aku mengharuskan solat. Masa kita ni tadi, kan? Kita dah tepuk, kita letak ni. Dan hati kita saja aku mengharuskan solat. Lepas tu yang pada tangan tak payah niat lagi. Jadi kita sembahyang tak dosa. Sebab dia padahal kita ada besar tu. Tapi dia diharuskan kerana darurat. Kalau kita tengah sembahyang, tiba-tiba orang kata ada air, maka automatik kita punya tayamum tadi batal. Kita kena ambil wudu. Kalau dia ada besar, dia kena mandi dulu. Kalau semanjang tak ada air. Macam mana? Kalau semanjang tak ada air. Dah sembahyang pun air tak ada juga, sah kita punya sembahyang, tak berdosa. Sebab air memang tak takut kita tengah sembahyang tak akhir katan air dah keluar kata dia. Batalkanlah. Kita orang berwudu. Jelas. Yang diharuskan tayamum ni tak ada air. Apabila telah ada air ataupun gini, kita dah tayamum. Ada air lah kapek kumur. Rosak juga. Kita ni kat pesakai. Tayamum. Air tak ada, air debu semua tak ada. Jadi kita dah tayamum dekat pesakai, tiba-tiba orang kapek kumur bagi tahu, sini ada air. Batal kita punya tayamum. Kita kena ambil wudu. Rosak. Sebab kita dah tahu ada air. Tapi kalau air tu kat mana? Buat Tuhan. Tak boleh. Faham? Terlalu sukar. Islam menjaga kita supaya kita jangan cuaikan sembahyang. Itu tujuan ni. Waalaikumsalam. Bukannya? Memang sembahyang atas kursi. Ajar kena atas awang-awang tu. Sembahyang duduk di kursi. Atas kursi. Kalau ajar mampu, ajar sujud. Kalau tak, duduk je atas kursi.
Katakan ada nak bungkuk tak boleh kan, sakit contohnya, orang aksiden kenapa, dia memang tak boleh nak bungkuk lagi dah. Jadi memadai dia letak kursi aja. Tapi kalau ada kemampuan kita untuk hantar anggota kita tempat sujud, kita kena sujud. Maknanya dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 kaki. Tapi kalau tak mampu, contohnya di hospital kan, yang dibungkus tu, dia hanya boleh duduk aja. Dia tak boleh nak hantar anggota sujud dia. Tak payahlah, duduk je lah. Ataupun dia tak boleh rokok. Dia tak boleh nak rokok. Dia contohnya ada rokok, dia kalau rokok jadi bahaya. Dia duduk aja lah, tak payah dia berdiri. Saya minta maaf pasal awak datangnya saya cakap lah. Contoh, saya tak ada sebuah jahitun, nanti terkena susah pula orang lain. Katakanlah, kita tadi memang kemalangan ataupun berkena sakit tulang belakang. Kita tak boleh buat apa-apa. Yang boleh kita duduk. Kita duduklah. Duduk. Kalau berdiri tak boleh. Kita duduk. Jadi takbir kita dengan duduk. Allahu Akbar. Tapi kalau kita tadi boleh berdiri, kita takbir dengan berdiri. Lepas tu kita duduk. Lepas tu baca Fatihah. Baca surah dan sebagainya. Masa rokok, kita rokok dengan duduk. Intidal pun dengan duduk. Kita nak hantar anggota sujud pun tak boleh. Sebab kita tak mampu, tulang belakang dah tak boleh. Jadi kita semuanya sehingga akhir duduk di kursi. Semua saya beritahu di sini, kalau duduk di kursi jangan menyandar. Relax. Elakkan menyandar. Kalau ajar pernah pergi Mekah tu, kalau negeri Arab, dia sediakan bangku untuk duduk ni bukan bangku ada sandal atau dia bangku bulat saja. Kita tak. Nyandar tu batal. Saya pernah tengok di sinilah. Orang tu, nama saya tak nak sebut. Dia tu sakit kaki katnya. Dia suka sembahyang tepi ni. Dia cari pelapik lah kan. Jadi masa dia sembahyang tu, dia automatik sembahyang dia batal. Walaupun dia tak kentut. Sebab dia menyandar. Jadi kita elakkan daripada menyandar. Begitu juga yang duduk. Elakkan daripada kita nyandar pada belakang. Itu cara dia. Kalau selama ni ajar memang nyandar sedap kan ya. Orang macam nak apa kita sedap lah. Lepas ni jangan buat. Jangan menyandar. Elakkan daripada bersandar. Itu bukannya untuk kursi untuk duduk sembahyang. Sebenarnya itu untuk rehat-rehat. Dia kursi sembahyang dia bulat dia tu aja. Dia bulat. Kalau tak salah yang banyak ni Masjid Bekomah dia kan. Dia bulat, dia gitu boleh. Dia tak ada sandar. Boleh. Boleh kita duduk atas kursi tapi jangan menyandar. Kalau ada sandar pun jangan sandar. Gini. Orang ramai sangat dempit kita. Macam sial ni. Batal sembahyang je. Tak boleh. Tidak boleh menyandar. Ataupun kita ke belakang. Gitu pun tak boleh juga. Tak boleh. Sembahyang mesti kena apa? Berdiri tegak. Berdiri tegak. Itu ada kemampuan. Yang ada, dia tak ada kemampuan nak berdiri. Terus duduk. Tapi kalau daripada sana kita naik motorkar, terkial sampai sini. Nak sembahyang kena berdiri. Sebab dia boleh berjalan. Tapi kalau dia nak ke masjid tu, gunakan kursi roda kan ada. Nak papa dan sebagainya. Dia terus duduk aja, tak payah berdiri. Kalau yang dulu katakan dulu kita pernah menyandar, mudah-mudahan Allah tak ampunkan lah. Sebab kita tak tahu. Tapi dah tahu ini kita tak asal sandar. Duduk biasa je. Duduk macam Haji Haitun tu, duduk ke depan sikit. Jadi tak nyandar. Yang nyandar ni duduk ke belakang kan. Relax je. Orang baca Fatihah je. Boleh. Jelas. Ya? Tak boleh menyandar. Ya? Itu dia. Begitu juga kalau kita katakan tak mampu. Nak duduk pun tak mampu dah. Macam yang sakit di hospital yang patah lenyuk tu, dia tak mampu. Semua dah bungkus. Nak ambil uduk pun orang ambilkan uduk. Spray, niat, dah mati dia sahaja ambil uduk kelantak lah. Taubatnya sebentar. Basuh tangan. Macam mana dia spray kat tangan. Lepas tu, spray kat apa? Kepala. Lepas tu telinga. Lepas tu kaki. Dia bergerak je. Macam mana nak sembahyang, nak duduk. Tak boleh. Dia nak berdiri pun tak boleh. Dia balik dengan baring lah. Dengan baring je. Tak kisah.
Dengan baring je. Bacalah. Baring. Teringatkan. Ini rokok. Baca tentang rokok. Intidal. Sujud. Semua dah tak boleh dah. Baring dah tak boleh dah. Ingatkan dengan mata. Semua tak boleh juga. Sembayangkan dia. Kalau dia berdiri pun tak boleh. Duduk. Tak boleh duduk. Baring. Tak boleh baring. Terentang. Tak boleh terentang. Isyarat dengan mentingat. Lepas tu tak boleh juga. Sembayangkan dia lah. Tahu sembayangkan dia? Apa pasal? Dia dah meninggal. Jadi sembayang ni tak gugur. Selagi ada akal tak gugur. Jelas. Kalau dia ada akal, waktu sakit macam mana tenat pun kena sembayang. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring, dan ikut kemampuan dah. Tapi tidak akan gugur sembahyang tadi. Jelas tak Okey. Kemudian dalam ibadah ni tadi, pertama sekali kita kena ingat, orang nak sembahyang mesti ada wuduk. Air tak ada, kita tayamun. Ya? Itu cara dia. Kalau dah wuduk, barulah kita sembahyang. Ikut kemampuan, tak kisah. Cara mana pun tak apa, tapi kita kena solat. Yang tak perlu solat ialah orang yang tak ada akal. Tak ada akal. Ataupun kanak-kanak. Orang yang tak ada akal tak payah sembahyang. Maknanya dia tak sihat. Kanak-kanak tak kena sembahyang. Tapi dia wajib diajar. Diajar sembahyang. Okay. Saya nak jelaskan masalah air yang masuk benda-benda. Contohnya air kita satu gelas. Tiba-tiba termasuk air teh. Air tadi berubah warna. Air kita satu gelas termasuk air teh, air berubah. Air tadi sebelumnya warna dia jernih, tapi apabila masuk air teh jadi warna apa? Air teh, warna air teh lah. Air tu tadi tak boleh buat ambil wuduk. Air tadi tak boleh wuduk. Tapi kalau air ni boleh tak boleh buat wuduk? Boleh. Basuh muka, air segini ni boleh, Rasulullah boleh gunakan ambil wuduk. Sebab Nabi gunakan air. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sapu telinga, basuh kaki. Tapi kalau air ni tadi masuk sesuatu, contohnya kopi ataupun Milo dalam ni, air ni dah tak boleh guna berwuduk. Jelas. Walaupun sikit, tapi tak tercemar dengan benda-benda lain, boleh. Tapi air ni memang tak tercemar, tapi air sirap. Air sirap. Ataupun air apa yang selalu dalam sini ni? Orange. Ataupun air Milo. Ataupun apa. Walaupun satu botol ni, air ni tak boleh digunakan berwuduk. Sebab air tu bukan air, dipanggil air suci lagi, menyucikan. Jelas ya? Boleh, kalau itu kita kena ingat. Air kena cermat. Pasal apa cermat? Cermat cara menggunakan. Contoh paling satu. Kita gunakan air satu beldi. Tiba-tiba kita ambil wuduk. Apabila ambil wuduk, air yang kita basuh muka tadi terpercik dalam tu. Dalam beldi tadi. Sebab tu kalau orang yang cerdik, dia ambil air kat sini wuduk, dia wuduk ada ke sana. Jadi air itu tak terpercik. Kalau kita ambil wuduk tadi terpercik, air itu tadi ditakdirkan yang terpercik tadi, contohnya dimasukkan satu benda, dia berubah warna. Air tadi dah jadi mustakmal. Jadi kalau air satu beldi, jangan berwuduk dekat dengan dia. Dibimbangi air yang kita buat basuh muka tadi masuk dalam sini, dalam beldi ni. Ini nama air mustakmal. Yang paling elok macam mana? Air ni kita letak tempat tinggi. Kita cedok, sapu berbasuh, lepas tu cukup. Ya? Jangan sampai terpercik air yang telah kita gunakan, nama dia air mustakmal. Air mustakmal ni apa? Air yang telah digunakan menyapu anggota wuduk yang pertama. Kita ambil wuduk tu, ada air tak menitik? Air yang menitik tu air mustakmal ke air suci? Mustakmal. Tak boleh. Kalau kita wuduk juga air yang basuh tangan. Air tu ada tak menitik? Ada. Air yang menitik tu nama dia air mustakmal. Itu tak boleh guna pakai lagi. Oleh itu kita kena ingat kalau air sedikit lah. Tapi kalau sekarang ni buat masa ni air mewah. Tak kisah. Dan nak kita gunakan pipe air kan. Oh tak kisah tu. Banyak ke sikit kita boleh pakai. Air tu. Air yang kita gunakan tadi. Tadi suruh tanya, tak tanya. Orang dah ngajar, dia cakap tanya pula. Katakan air tadi, air yang kita buat wuduk tadi,
terpercik dalam beldi. Air dalam beldi tadi air suci ke air najis atau air mustakmal? Air mustakmal. Air tadi mulanya dalam beldi tadi, air itu air suci lah. Boleh dimakan, boleh buat wuduk. Tiba-tiba kita berwuduk. Wuduk masuk, percikkan dalam tu. Ditakdirkan ini yang masuk ni, kalau benda ni masuk katakan warna ni, dia berubah warna tak? Oh berubah. Berubah warna mustakmal lah itu. Walaupun satu beldi, satu gelin. Berubah warna. Begitu isi dia segelin air je. Tapi masuk kita tu terpercik. Oleh itu sebab tu kita kena ingat, kalau kita nak ambil air yang sedikit, kita kena tinggikan air tu. Kalau kita berwuduk, jadi dia tak terpercik. Kita kenapa saya kena bab ni saya terangkan ni? Ini ditakdirkan susah air. Tapi kat tempat kita ni air tak susah. Mewah. Sebab tu kita lupa. Kita tak belajar pun cara-cara gunakan debu semua tu. Kita tak belajar pun cara nak jimat air. Tapi kalau macam orang yang pergi menunaikan umrah dan sebagainya, dia tawaf. Masa tawaf tu dia kentut. Apa dia nak buat? Dia keluar. Kena ambil wuduk. Tapi sekarang ni bagus. Kat tepi tembok tu dah ada pipe air zam-zam. Tapi kalau tak ada, kita gunakan apa? Spray pun boleh. Saya beri kursus kalau orang dalam kapal terbang, ambil wuduk dalam kapal terbang, ajar kena ingat ni. Kalau ajar pergi menunaikan umrah dan sebagainya, tiba-tiba batal wuduk. Jangan ambil wuduk dalam kapal terbang. Hukumnya haram. Macam ni dah kejap. Kita campurlah, sambung minggu depan lah. Habis kalau ambil wuduk. Kalau ambil wuduk, sebab tu saya sarankan kena bawa spray. Spray, masa spray aja kat kena rumah muka, kita dah niat saya cuma kat dan yang kecil letaklah. Lepas tu ratakan. Lepas tu spray tangan, ratakan. Lepas tu spray kiri, ratakan. Pada yang kepala ni apa? Sapu je. Tinggal sapu. Pasti cukup. Kenapa tu diharamkan? Kerana air terlalu sikit. Dekat. Dalam kapal terbang tu air sikit. Jadi kita tak boleh wuduk kat situ. Sekarang ni dulu. Pertanyaan dia untuk kita sambung minggu depan. Minggu depan ada kelas lagi. Ada. Kalau tak ada, minggu depan ni kita dah awal tahun. Bila awal tahun? Hari Jumaat malam Sabtu. Hari Jumaat tu akhir tahun. Malam Sabtu tu lepas maghrib awal tahun. Apa nak buat tu? Baca doa awal tahun, akhir tahun. Kalau tak dapat, ya Allah Tuhanku, di akhir tahun ini ampunkan dosaku. Kemudian gitu aja. Jelas Okey. Ada pertanyaan lagi? Okey. Waalaikumsalam. Boleh nunggu tu? Boleh nunggu yang lain? Boleh. Ya okey, tak apa. Dia nak wuduk. Saya tak boleh jelas soalnya. Lupa. Lupa. Masa dia cakap lupa ke pada macam mana? Oh, dia dah basuh, dia ulang balik. Oh, yang mana ajar kena bimbing tu je. Paksa kita tengok, dia wuduk tengok. Dia tengok cara tu okey. Masuk kaki tangan tu gitu juga. Tak boleh gitu juga. Maknanya ajar kena perhatikan dia tiap-tiap kali berwuduk lah. Saya tak boleh nak cakap macam mana tu. Ya macam ini dia tak ada kat rumah kan. Kita pun tak berani nak cakap. Tapi yang sihat kena perhatikan. Pasal apa? Takut nanti dia dah basuh muka, lepas tu basuh kaki. Dia lupa nak basuh tangan, nak sapu kepala. Dia kalau macam itu kan, itu maknanya dia lupa. Boleh dimaafkan. Kalau itu kalau dia seorang, itu serah pada Allah. Tapi kalau yang ada sihat, yang sihat tu nasihatkanlah. Muka, lepas tu tangan, lepas tu kepala, lepas tu kaki lah. Gitu. Jelas Okey, pertanyaan ditutup. Kita sambung panjang umur minggu depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi khusr lilladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.